Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran kita berhubung dengan asas tajwid Al-Quran siri yang ke-46. Kali ini kita akan membahaskan tentang idgham mutamathilain. Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita ini, saya mohon supaya mereka yang baru view siri ini terus subscribe, kemudian like dan share dengan kawan-kawan yang lain. Dan juga untuk mempelajari siri-siri yang lepas, terus ke channel saya, iaitu channel alias Syed Zainuddin Al-Khairit, yang terdapat pada hujung tajuk video ini. Baik, bagi yang telah subscribe itu, teruskan pembelajaran kita sehingga kita membaca Al-Quran, sehingga kita berjaya membaca Al-Quran dengan baik juga. Dan dengan itu saya teruskan pembelajaran kita hari ini. Baik, pertama yang kita nak perhatikan perkara pertama, iaitu idgham mutamathilain. Ejaannya hamzah dal ra alif mim idgham mim ta mim alif ta lam ya nun mutamathilain. Ia wujud di atas pertemuan dua huruf, dua huruf yang sama, kemudian dia bersamaan sifat dan makhrajnya. Contohnya, iaitu contohnya apa? Yang kedua kita perhatikan contoh, iaitu idgham mutamathilain berlaku pada beberapa huruf, iaitu huruf ba, ta, dal, zal, ro, ain, fa, kaf, lam, waw, ha. Jadi itu adalah huruf-huruf yang terlibat di dalam idgham mutamathilain. Baik. Contoh yang pertama, kita pergi kepada huruf ha, Huruf ha iaitu huruf daripada mana? Daripada pangkal halqum. Huruf ha sakinah, maknanya ha yang tidak berbaris bertemu dengan ha yang berbaris. Perhatikan kalimah yang menunjukkan idgham mutamathilain tentang huruf ha. Baik. Ai nama yuwajjih. Baik, apakah hurufnya? Iaitu ha di sini. Terdapat dua ha. Ha yang pintar ni sakinah, ha sakinah, yang ni ha yang berbaris, itu baris depan. Jadi bagaimana kita nak membacanya? Kita terus, iaitu daripada penulisan ha ini tidak, daripada penulisan ha ini ada, tetapi dari segi bacaannya ha ini seolah tidak wujud, iaitu dia terus masuk jim ni diidgham dengan ha yang kedua. Baik, gitulah yang seterusnya, iaitu yang kedua ba sakinah bertemu dengan ba yang berbaris, iaitu dalam ayat ataupun dalam kalimah ayat ini, izhab bi kitab. Baik, izhab bi kitab. Jadi apa yang kita perhatikan? Ba sakinah bertemu dengan ba yang berbaris bawah. Jadi bacanya daripada tulisan ada, tapi daripada membaca, sekiranya membaca, kita terus ha ini terus dibaca dengan ba yang kedua. Jadi punya izhab di sini, bukan yang pertama. Begitu juga dengan ta, ta sakinah bertemu dengan ta berbaris, iaitu kanat ta'tihim. Baik. Begitu juga di sini ta sakinah, di sini ta baris. Ta sakinah pada ta yang dimaksudkan tadi. Ta sakinah pada ta. Ini dia di mana kita membacanya. Kita baca nat, iaitu pada ta yang kedua. Ta yang pertama tidak berbunyi. Begitu juga huruf dal. Baik. Huruf dal iaitu pada dal. Perhatikan kalimah ini, wa qad dakhalu. Perhatikan di sini dal sakinah. Dal sakinah, perhatikan saya tunjukkan. Ini dal kedua pada dal yang berbaris. Jadi baca qaf ini diidghamkan dengan dal yang kedua. Iaitu dal yang pertama tidak bunyi. Jadi bunyinya wa qad dakhalu. Tulisan berbeza, bacaannya tetap sama. Kalau kita tak ada dal ini pun bacaannya tetap sama. Baik.
Kemudian huruf zal. Huruf zal sakinah bertemu dengan zal juga. Itu huruf yang sama, berbaris, satu tidak berbaris. Iz zahaba. Iz zahaba. Jadi yang dibaca hamzah ini diidghamkan dengan zal yang kedua, di mana zal yang pertama tidak berfungsi. Begitu juga dengan ra. Ra di sini dengan ra yang berbaris. Jadi apakah kalimahnya, ayatnya? Wazkur rabbaka. Ingat mahras ra, iaitu ujung lidah kita bergetar, dia bertentangan dengan gusi kita. Ni kata gigi kasih gusi kat sini, katakan di sini. Ra, ingat. Ra di atas bunyinya, bukan di bawah. Baik. Apabila ra bertemu dengan ra yang berbaris, begitu juga bacaannya, iaitu kita masukkan huruf kaf baris depan ni dengan idghamkan dengan huruf ra yang berbaris di atas ini. Jadi wazkur rabbaka. Kemudian yang ketujuh, fa sakinah bertemu dengan fa, di mana dalam ayat ini kita perhatikan fala yusrif fil qatli. Fil qatli. Jadi mana dia? Fa sakinah bertemu dengan fa yang berbaris bawah. Jadi bacanya ra itu diidghamkan dengan huruf fa yang kedua. Kemudian yang ke-8 huruf kaf. Huruf kaf. Ingat huruf kaf ini makhrajnya depan daripada huruf qaf. Huruf qaf tu terangkat lidah kita. Tapi huruf kaf tidak terangkat pangkal lidah. Pangkal lidah kita kalau huruf qaf terangkat, tapi qaf tidak terangkat. Kita. Baik. Ayatnya mana? Iaitu yudrikumul mautu. Yang mana dia? Iaitu kaf di sini, kaf sakinah. Tengok kaf sakinah bertemu dengan kaf yang berbaris depan. Jadi bacanya, jadi ra di sini kita baca diidghamkan dengan huruf kaf baris depan. Baik, begitu juga dengan nombor 9, itu huruf lam. Lam bertemu, lam sakinah bertemu dengan lam yang berbaris. Itu kalau perhatikan contohnya fakulli amal. Jadi di sini lam sakinah bertemu dengan lam baris bawah. Jadi kita baca kul. Kul bukan kita eja dengan lam yang kedua pertama, tapi kita eja dengan lam yang kedua. Seulang sebenda yang sama, cuma berlainan huruf, tapi idghamnya tetap sama, hukumnya tetap sama. Ain sakinah bertemu dengan ain yang berbaris. Kita perhatikan kalimah ini, yang kalimah yang bersambung ini, malam tasti' alaihi, ta ini diidghamkan dengan ain yang kedua, iaitu ni ain sakinah bertemu dengan ain yang itu, maka dia tidak terpakai, maka ta itu akan diidghamkan dengan ain yang kedua, bunyi ti' alaihi. Dan yang terakhir 11, iaitu huruf waw. Huruf pada waw yang berbaris. Perhatikan kalimah ini, fanadaw walata. Waw di sini sakinah bertemu dengan waw di kedua, iaitu baris di atas. Dan perhatikan ni ada alif yang dia di atas macam nombor kosong tu, yang serong sikit. Dia itu tidak berfungsi, cuma untuk menyambungkan waw tu dengan waw yang kedua. Baik. Fanadaw. Jadi kita daw itu yang mana? Iaitu waw yang kedua yang berbaris. Waw yang pertama tidak berfungsi, alif ini pun juga tidak berfungsi. Jadi itulah tentang contoh di mana idgham mutamatsilain berlaku pada huruf-huruf yang sama dan bersama sifat serta bersama makhrajnya. Kita pergi yang berikutnya, iaitu tentang perhatian yang kita kena berikan apabila kita membahaskan tentang idgham mutamatsilain. Apakah dia? Idgham nun. Tadi tak ada dalam sana idgham nun sakinah pada nun, kemudian idgham min sakinah, iaitu mim sakinah pada mim. Juga dia ni pun adalah idgham mutamatsilain rupanya. Walaupun tak ada dalam senarai yang kita belajar tadi, tetapi ianya telah diperjelaskan dalam hukum semasa kita belajar
mempelajari, membahaskan tentang hukum nun sakinah dan juga nun sakinah dan tanwin, ingat dan mim sakinah. Ada hukum mim sakinah kita belajar tu, yang ada izhar syafawi. Jadi semua itu yang kita dah belajar. Baik. Yang ketiga, ada dua keadaan yang menegah terjadinya idgham mutamatsilain, iaitu keadaan yang pertama ialah jika huruf yang pertama adalah huruf mad asli. Maksudnya waw ni adalah huruf yang pertama. Dia adalah huruf mad. Perhati, waw adalah huruf mad dan dia juga adalah huruf lin. Tapi di sini dikongsi sebagai huruf mad, di mana sebelum huruf waw ra itu baris hadapan, maka dia jadi mad asli. Waktu ini, apabila berlaku ini, maka kita tidak boleh idghamkannya ke dalam waw yang kedua. Berarti maknanya wasabiru, dua harakah, warabitu. Jadi yang ini tidak boleh kita idghamkan. Itu kita kena hidupkan dua-dua waw ni. Baik. Yang kedua, keadaan yang kedua jika terdapat saktah. Baik. Dalam Al-Quran, apabila ada saktah tu, bagaimana kita tahu ada saktah? Ada huruf sin selepas huruf satu kalimah tu, lepas tu ada sin, iaitu dia ke depan sikit. Nanti sebab sin di sini depan sikit, nanti ingat ha tu sin, baca sin salah, iaitu sini, tu sin dia. Dia ada kat situ menunjukkan dia kalau kita wasal, kita kena berhenti. Berhenti dulu sekejap, tapi tidak boleh menarik nafas. Macam mana? Maniyah halaka. Kalau kita tarik nafas macam tu, tak boleh. Dia kena baca maliyah halaka. Tak ada tarik nafas. Maksudnya nafas kita, dengan satu nafas kita menyambung ke dua-dua huruf tersebut. Walaupun kita menyambung, terdapat walaupun ini ha sakinah, ini ha yang berbaris, sama dengan yang kita cerita tadi, tetapi dia tidak boleh disambung, kerana ada saktah. Itu mengekang kita daripada menggunakan idgham mutamatsilain. Jadi habislah penjelasan tentang idgham mutamatsilain. Saya kira sahabat-sahabat dan teman-teman semua dah faham. Kalau tak faham boleh masuk dalam komen, bagi tahu saya apa yang tak faham di mana, saya nanti boleh menerangkan apabila kita pergi siri yang ke berikutnya, ataupun siri-siri yang lain saya akan jelaskan, ataupun masa kita membaca Al-Quran nanti saya akan jelaskan. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.